Selamat datang saudara-saudari. Kita bersambung dalam doa dalam iman. Ya. Nombor 5, bila kita doa dalam iman, kita mesti ada motif yang betul. Ya. Apa motif yang betul bila kita berdoa? Ya. Dalam Yakobus babak 4 ayat 2 dan 3. Ya, kita mendengarnya. Ini amaran yang sangat kuat dan kita tidak suka mendengarnya. Ya, tetapi mari kita belajar. Ya. Yakobus babak 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak mendapatnya, maka kamu mahu membunuh. Ya. Kamu sangat menghendaki sesuatu, tetapi tidak dapat memperolehinya, maka kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak mendapat apa-apa yang kamu ingini, kerana kamu tidak memintanya daripada Allah. Ya. Apabila kamu memintanya daripada Allah, kamu tidak mendapatnya, kerana tujuan kamu jahat. Apa yang kamu minta itu untuk kesenangan dan nafsu diri sendiri. Ya. Ini amaran yang sangat kuat bagi kita. Ya. Ada kalanya kita berdoa dan kita tidak mendapat doa. Dan dia dalam Alkitab ini menerangkan mengapa. Ya. Yang pertama, kita tidak tanya langsung kepada Allah. Ya. Yang kedua, bila kita tanya kepada Allah, motif kita tidak betul. Itulah dua-dua ni adalah mengapa kita berdoa dan kita tidak mendapat apa yang kita doakan. Ya. Ini sangat penting. Ya, bila kita doa dalam iman, motif kita mesti suci. Motif kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan kita pun dengar Yesus bertanya, apa yang kamu mau aku buat? Ya. Adakah ini memuliakan Tuhan bila kita berdoa? Ya. Kerana ramai orang yang berdoa untuk kepentingan diri sendiri, tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Dia mau benda-benda untuk dirinya sendiri. Ya. Oleh itu kita mesti was-was dan kita mesti mendengar amaran Tuhan. Ya. Ada juga minister, ya, yang Tuhan guna untuk penyembuhan. Bila sakit, orang itu, minister itu akan menghulurkan tangan dan berdoa. Ya. Bila orang itu jadi sembuh, minister itu ada kalanya ingat mereka lah yang menyembuhkan, bukan saluran Tuhan melalui mereka. Itulah bila orang sembuh melalui minister-minister, ada juga minister-minister yang ingat, ini aku buat punya, bukan Tuhan, melalui Tuhan. Dan mereka menjadi bongkak. Mereka, menjadi macam mereka ada kuasa. Ya. Tetapi Tuhan yang memberi kuasa ini. Oleh itu kita mesti tahu hasrat kita. Adakah hasrat kita betul? Adakah hasrat kita suci? Ya. Oleh itu kita tahu dalam Matius babak 10 ayat 8. Apa dia kata? Sembuhkanlah orang yang sakit. Bangkitlah orang yang mati.
Sembuhkanlah orang yang berpenyakit kulit yang mengerikan dan usirlah roh jahat. Semua Tuhan panggil kita buat. Kalau kita adalah orang yang pengikut Yesus Kristus, ya. So Tuhan panggil kita buat, ya. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang yang mati, sembuhkanlah orang berpenyakit kulit yang mengerikan dan usirlah roh jahat, ya. Kamu sudah menerima kuasa ini dengan percuma. Maka lakukanlah semuanya tanpa meminta bayaran. Ini adalah nasihat Tuhan. Bila kamu menerima kuasa ini, ya, melalui kamu, Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang yang dirasui penyakit atau orang yang dijangkiti roh jahat, ya. So dia panggil kamu buat, dan kamu buat dengan percuma, ya. Lakukan semuanya tanpa meminta bayaran. Tetapi kita tengok, ya, ada kalanya kursit di tempat-tempat lain. Ada orang kaya cakap, bawalah orang sakit kamu di depan, kamu boleh duduk di depan. Mungkin mereka menerima bayaran sudah untuk menyembuhkan, ya. Kita tak tahu ada berlaku benda-benda yang macam ini. Oleh itu Tuhan berkata, ya, lakukan semuanya tanpa minta bayaran, ya, kerana kamu sudah menerima kuasa ini dengan percuma, ya. Bila kamu buatnya dengan percuma, ya. Sebagaimana ada satu kali TB Joshua berkata, bila kamu melakukan ini percuma, hasrat hati kamu betul, ya, kamu buat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bila orang itu sembuh, mereka akan memuji Tuhan. Mereka akan mungkin menyumbangkan apa yang mereka ada kepada Tuhan, ya. Ini sebaliknya, bukan di depan sebelum dipulihkan kamu bayar dulu, ya. Tuhan tidak meminta bayaran, kerana hasrat Tuhan adalah untuk menyembuhkan orang. Ini adalah objektifnya. Dia datang untuk menyembuhkan orang, ya, orang yang sakit. Itulah kita mesti tahu apa hasrat Tuhan. Dan bila kita doa dalam iman, dalam hasrat Tuhan, pastilah doa kamu akan dijadikan. Sekian, terima kasih. Shalom.